Berhati-hati juga yang demikian. Saya sebut pada tuan-tuan, jangan kita rasa kagum dengan diri sendiri, jangan. Kita diajar supaya sebut hadza min fadlillah. Ini adalah anugerah Allah pada diri saya. Hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah pada diri saya. Kita ajar demikian. Setiap benda yang kita nampak hebat Allah bagi pada kita, jangan kita rasa kita, jangan. Tetapi rasa ni anugerah Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati dan dikasihi sekalian, malam ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang malam-malam di barzah, ataupun satu suasana yang kita akan lalui dalam hidup kita tatkala mana berada di dalam kubur. Bila kita berada dalam kubur, kita akan lalui dua keadaan sahaja. Sama ada satu keadaan yang disebut dengan nikmat, satu lagi keadaan yang disebut dengan azab. Kita masih lagi dalam berbicara tentang bagaimana kita nak suruh kita ni jangan sampai terazab kalau mana kita berada dalam kubur. Di dunia ini pun, waktu mana kita hidup di atas dunia ini, kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian sebegini. Ujian hidup sama ada Allah jadikan kebahagiaan, sama ada kita dalam keadaan kesusahan dan kesengsaraan di kalangan kita. Lalu dalam hidup kita, kita sentiasa baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, tolong kurniakan pada kami ni segala kebaikan-kebaikan, ya Allah. Kemudian kita sebut dalam doa kita, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat nanti saya pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu kurniakan segala kebaikan-kebaikan juga, ya Allah. Ini di antara doa kita yang kita minta, supaya bila kita masuk dalam kubur, kita tidak mendapat yang disebut dengan azab, tetapi yang kita dapat yang disebut dengan nikmat. Sebagaimana di atas dunia kita inginkan nikmat, demikian lebih-lebih lagi lah waktu mana kita berada dalam kubur nanti, kita mengharapkan Allah kurniakan pada kita nikmat-nikmat yang banyak. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, waktu mana kita berada di akhirat ni bila? Kita akan tanya, bila kita akan berada dalam akhirat ni, Ustaz? Bila kita mati saja, maka kita akan terus hidup di akhirat. Selagi mana kita tak mati, selagi itulah kita berada di atas dunia. Kita kena faham, bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mati nanti, kita menghadap di hadapan Allah saja, maka kita melalui suasana akhirat. Tak ada kaitan lagi dengan kehidupan dunia. Jadi orang yang cerdik, orang yang hidup dia berfikir bukan untuk nak hidup di dunia. Tetapi orang yang cerdik, dia berfikir untuk bagaimana dia nak hidup di dalam kubur nanti. Bagaimana dia nak suruh terlepas daripada azab dan sengsara dalam kubur nanti. Demikian juga sampai di akhirat dan sebagainya. Para penonton dan sahabat sekalian, kenapa kita beria-ria sangat sebut tentang tajuk ni? Dengan tujuan nak suruh kita ni, janganlah kita di dunia pun dalam keadaan kita tak dapat nikmat, kemudian kita masuk dalam kubur nanti, kita terazab. Satu. Yang kedua, kita kena faham bahawa kubur ni rumah yang pertama yang perlu kita lalui. Rasulullah pesan banyak kali pada kita, siapa-siapa yang dia selamat di dalam kubur, maka selamatlah dia pada mahsyar nanti. Selamatlah dia di akhirat Allah, sampailah dia masuk dalam syurga Allah. Tapi siapa-siapa yang dia masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur dia menjadi kawah pada kawah-kawah neraka, maka di waktu tersebut sampai di akhirat nantilah dia dalam keadaan kesengsaraan pada dia. Para penonton sekalian, 3 malam berturut-turut kita bercerita tentang mengenai mengapa berlakunya azab kubur ini, punca berlakunya azab kubur ini, ataupun penyebab yang menyebabkan seorang itu terkena azab kubur. Kita dah sebut dah, antara yang pertamanya kerana kekufuran dalam kehidupan seseorang. Bila seorang memilih menjadi kufur, orang kafir, confirm dah, kalau dia tak beriman pada Allah, dia masuk dalam kubur, kubur menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka, ataupun gaung kepada gaung-gaung neraka. Manakala yang kedua disebabkan kemunafikan. Dalam hidup kita ni ada orang yang dia
hidup dia ni dia tak suka untuk menjadi orang mukmin, tapi dia memilih untuk menjadi orang munafik. Orang munafik ni apa dia? Orang yang hidup dia tak dalam dua muka. Dia hidup dalam keadaan yang depan orang mukmin lain, belakang orang mukmin lain, yang menyebabkan akhirnya bila dia masuk dalam kubur dia menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Islam diajar bila kita hidup di atas dunia ni, jadilah orang mukmin. Jangan kita jadi orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Disebut demikian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Allah ajar demikian. Wahai orang mukmin, jadikanlah kamu ni benar-benar bertakwa pada Allah. Banyak ayat-ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala ajar jangan kamu memilih kemunafikan itu. Dua. Yang ketiga, kenapa diazab? Kerana cakap bohong ataupun seorang yang pendusta pada agama Allah. Pendusta pada agama ni maksudnya dia tidak menjadi orang yang as-sidq. Dalam hidup dia ni sentiasa lawan perintah Allah. Dia ni menjadi seorang yang hidup dia bukan munafik, dia bukan juga kafir, tapi dia je di sudut perbuatan dia tersebut kadang-kadang dia tak boleh terima ajaran Islam. Dia panggil pendusta pada agama Allah. Sebab yang keempat, kerana menjauhkan diri daripada Al-Quran Karim. Ini perbincangan kita sebelum daripada ni. Yang kelima, kerana kita melewat-lewat, menangguh-nangguh terhadap solat. Ini di antara penyebab. Yang keenam, kerana kita makan riba. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang yang pemakan riba tak jaga dalam masalah ekonomi, dalam kehidupan mereka terlibat dengan kancah riba. Dalam keadaan sedemikian rupa menyebabkan mereka senang untuk terkena azab kubur ini sendiri. Yang ketujuh, disebabkan berzina. Penzina hidup mengharajalakan nafsu syahwat. Ada orang yang hidup berdemikian, berzina aja. Kerja dia, hidup dia melayan benda-benda yang lucah, benda-benda yang kotor, benda yang keji. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang dilarang dalam agama ini, sama ada jantan dengan jantan, betina dengan betina, yang akhirnya di waktu tersebut berlakunya proses ini menyebabkan azab kubur itu terdedah untuk mereka di dalam kubur nanti. Kemudian yang ke-8 ialah tak jaga bersuci daripada air kencing, ataupun dia tak jaga kebersihan diri dia. Air kencing keluar tu badan dia buat macam orang kafir. Orang kafir kencing sambil berdiri begitu, kemudian buang air begitu merecik pada pakaian, dia boleh hidup dengan suasana kekotoran demikian. Islam tak. Islam diajar jaga kebersihan diri. Kamu jangan buang air kecil mengata jangan. Masuk tandas pun kamu kena ada adab. Kamu buang air kecil pun kamu kena ada adab. Adab dan akhlak. Kenapa? Nanti kesan air kencing ini kamu akan diazab dalam kubur nanti. Dalam hadis Rasulullah cerita kenapa orang yang diazab di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bukannya kerana masalah besar sangat pun, tapi masalah air kencing dia, tak jaga air kencing. Yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, dia hidup dia suka melaga-lagakan orang. Ni jaga-jaga sahabat-sahabat sekalian, orang kita yang terperangkap dalam krisis masyarakat yang dilaga-lagakan. Yang disebut yang melaga-lagakan ini siapa dia? Yang orang bukan Islam, yang dia nak lagakan di antara orang Islam dengan orang Islam. Orang bukan Islam di tengah-tengah, dia cari jalan. Macam mana dia nak merosakkan di kalangan orang Islam? Dia laga-lagakan orang Islam sehingga hancur lebur. Pengadu domba sama ada orang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri yang makan upah daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia sebut, aku bayar pada kalian sekian jumlah bila kalian boleh lagakan di antara tok lebay, orang alim dengan orang-orang yang awam ini. Kamu boleh lagakan dia, aku bayar sekian. Krisis ini berlaku sampai hari ini. Keadaan ini berlaku bagi orang yang dia nak ambil kesempatan, kekenyangan untuk dunia, dia sanggup ambil upah bayaran demikian. Dibayar bukan jumlah yang sikit, dibayar jumlah yang besar, sehingga kan sanggup menjadi RBA, Red Bin Army, sanggup menjadi tentera upahan musuh. Semata-mata apa dia? Untuk melaga-lagakan kekuatan umat Islam sehingga berpecah belah di kalangan orang Islam ini sendiri. Jaga-jaga kita dengan pengadu domba. Saya nak sebut, pengadu domba ni ramai sangat yang dia melaga-lagakan. Sama-sama ustaz, dia boleh laga-lagakan. Kerja dia apa dia? Melaga-lagakan orang untuk merosakkan. Jaga-jaga kita. Ditulis artikel-artikel yang ditulis, posting-posting yang ditulis, komen-komen yang ditulis. Semua ni kerja-kerja adu domba di kalangan mereka ini. Untuk apa dia? Untuk nak merosakkan
di kalangan sesama umat Islam ini sendiri. Ini ramai di kalangan kita demikian. Dia akan keluar, konon-konon dia keluarkan balik status yang kita tulis sebelum daripada ni. Dia akan kata apa dia? Ni status yang ditulis sebelum daripada ni kan. Macam mana sekarang? Dia tanya. Macam mana keadaan sekarang? Kita kata tak ada komen apa-apa pun. Yang kamu nak tanya sekarang kenapa? Sama je status tersebut. Yang dulu dengan sekarang sama je. Kenapa kamu sibuk sekarang? Kenapa dulu kamu tak sibuk? Misal contoh demikian. Ini nak sebutnya bagaimana pengadu domba yang berlaku di kalangan kita. Saya sehari dua ni ditanya tentang soalan, saya pernah cerita tentang hukum lompat parti, misal contoh. Hukum lompat parti ni sendiri, saya sebut dah, jangan lompat. Dalam Islam dilarang demikian. Kamu lompat parti, berdosa kamu. Kamu akan tangguh. Lalu masing-masing sibuk tanya. Habis tu, sekarang macam mana Ustaz? Masing-masing sibuk. Ni nak lagakan. Saya tanya balik. Adakah saya pernah tarik yang kenyataan yang saya buat sebelum daripada ni? Semua yang buat kerja demikian, dia menanggung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungan itu dia kena tanggung. Lompat mati pula kena faham lompat daripada mana ke mana. Di kalangan mereka sebut lompat daripada baik kepada jahat. Di antara yang jahat lompat kepada yang baik. Macam mana keadaan di kalangan mereka tersebut? Islam diajar kaedah-kaedah dalam hidup ini. Tapi orang yang pengadu domba ni, dia ambil kesempatan. Untuk apa dia? Untuk nak melaga-lagakan di kalangan umat manusia ini sendiri. Ini bagaimana gambaran di kalangan umat manusia yang hidup menjadi, dia kena bersedia untuk menjadi bahan bakaran ataupun bahan azab di dalam kubur sebentar lagi. InsyaAllah kita akan tengok demikian. Kemudian yang ke-10, kerana sibuk membicarakan keburukan orang. Sibuk. Akhirnya dia termasuk dalam kumpulan ghaibah. Dia sibuk bercakap hal keburukan orang. Yang ni pun di antara sebab kenapa berlakunya azab kubur. Punca berlakunya azab kubur pada seorang. Tuan-tuan kena jaga mulut kita. Jangan suka bercakap hal orang. Kerana nak bercakap hal diri kita pun tak habis-habis lagi. Cerita hal diri kita ni pun tak habis lagi. Kenapa kita nak sibuk bercakap tentang hal keburukan orang? Ribah ini satu benda yang buruk. Islam minta supaya kita jauhkan diri dalam keadaan sedemikian rupa. Kemudian demikian juga dengan hari ini kita nak sebutnya lagi. Siapa lagi? Golongan yang ke-11 yang akan diseksa dalam kubur. Punca berlaku azab kubur ni apa dia? Dia dalam keadaan menyombongkan diri. Ujub. Hidup di atas dunia ni rasa takjub dengan diri sendiri. Berhati-hati juga yang demikian. Saya sebut pada tuan-tuan, jangan kita rasa kagum dengan diri sendiri, jangan. Kita diajar supaya sebut hadza min fadlillah. Ini adalah anugerah Allah pada diri saya. Hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah pada diri saya. Kita ajar demikian. Setiap benda yang kita nampak hebat Allah bagi pada kita, jangan kita rasa kita, jangan. Tetapi rasa ni anugerah Allah. Katakanlah tuan-tuan di kalangan orang yang Allah jadikan kulit cantik ataupun muka wajah yang indah, yang orang tengok tuan-tuan, orang rasa kagum dengan kecantikan tuan-tuan. Di kalangan kita bisa contoh, orang puji kita, kita jawab, jangan puji saya, puji Allah. Ajar demikian pada diri kita. Bila ada orang tengok kita ni harta benda banyak, orang puji kita, jangan puji saya, puji Allah. Allah yang mengurniakan segala-gala untuk diri saya. Ini supaya jangan kita jadi sombong. Kesombongan ini ramai orang yang jadi hancur lebur, binasa kerana sombong. Jangan. Islam ajar dalam hidup ni pada diri kita belajar untuk tawaduk. Jangan jadi sombong. Sombong di dunia ni pun sengsara, dalam kubur pun sengsara, di akhirat nanti pun sengsara. Allah buat tak peduli je pada penyombong. Allah tak pandang pun pada orang yang sombong. Lalu untuk apa kita nak jadi sombong? Jadilah hidup kita ni merasa cukup dalam hidup kita. Untuk kita nak rasa jangan sombong, lalu Allah kurniakan satu anugerah pada diri kita. Apa dia? Ajar supaya bersyukur. Alhamdulillah, dalam hidup aku ni Allah kurniakan peluang untuk aku berumah tangga. Alhamdulillah, dalam hidup aku ni Allah kurniakan pada diri aku pekerjaan. Alhamdulillah, Allah kurniakan dalam hidup aku ni ilmu yang bermanfaat. Si kita ni sentiasa sebut Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah dalam kehidupan kita. Ini supaya kita tak terkena seksa dalam kubur. Kemudian yang ke-12, kenapa terkena seksa dalam kubur ni lagi? Kerana lidah tak pandai nak jaga, sentiasa menyakitkan hati orang. Yang ni kita bincang dalam perbincangan kita sebelum daripada ni. Jaga-jaga dengan lidah yang tajam itu. Ramai mana orang yang lidah dia sampai peringkat kalau dia bercakap menyakitkan hati orang.
Terkena saja, bila dia bercakap saja menyebabkan kesengsaraan pada orang lain. Jangan demikian. Jadilah mulut-mulut yang menenangkan. Kalau mana kita berbicara, tiap kali mana kita sebut, menyebabkan orang rasa tenang dan aman je dalam hidup. Dengan kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata kita menjadikan kemusnahan dan kerosakan pada rantaian kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kerana apa dia? Lidah yang menyakitkan. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, di antaranya lagi, hari ini kita sambung yang ke-13. Yang ke-13 sebab kenapa dia azab kubur, berlakunya azab kubur ada seorang, kerana dia suka berhutang dan meminjam di atas dunia dan dia tak bayar segala hutang dan pinjaman itu sampai dibawa kepada kematian. Yang ni yang kita diajar supaya kita jaga-jaga dalam hidup kita. Jaga-jaga dalam hidup kita ni, jangan sampai peringkat kita ni berhutang, sampai peringkat berhutang-hutang kita ni sampai terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Allahu Akbar. Sebab tu Rasulullah pesan sangat, jaga air muka kalian. Siapa-siapa yang suka berhutang, dia sedang menjatuhkan air muka dia. Belajarlah untuk kita tidak berhutang. Dalam hidup kita ni, selamatkan diri kita daripada bebanan hutang. Jangan berhutang. Dunia akhir zaman ini, bagaimana jahatnya orientalis barat. Dia nak mengikat orang Islam, dia ajar orang Islam ni supaya berhutang. Dia cara demikian. Umat dunia ni hidup dengan lekat dengan hutang je. Segala ekonomi ni, ekonomi dunia ni, dalam dunia kita ni, dunia yang diperangkap dengan perangkap hutang. Nak beli rumah kena berhutang, nak beli kenderaan kena berhutang, nak beli barang-barang, hutang dalam hidup kita. Keluar daripada perut ibu tu lekat hutang dah. Dalam dunia kita sekarang, pergi universiti, keluar universiti, lekat hutang. Ni ekonomi barat. Ekonomi barat dia ajar demikian. Manakala ekonomi Islam, dia suruh kita bebaskan daripada hutang. Antaranya al-gharimin, orang yang terlekat hidup dia dekat dengan hutang. Sebab tu Islam ajar supaya duit zakat dibenarkan untuk dibayar kepada orang yang hampir-hampir muflis dalam diri dia. Dengan tujuan apa dia? Selamat di dunia, selamat juga dalam kubur nanti. Duit zakat ni jangan hanya sekadar untuk apa dia? Untuk yang namakan dengan untuk dia beri kepada orang-orang fakir, miskin saja, tidak. Dia ada orang yang terlekat dengan hutang. Orang terlekat dengan hutang ni, Islam suruh ambil duit zakat, bayar. Nak suruh lepaskan nama dia ni daripada orang yang muflis. Di dunia pun muflis, di akhirat nanti pun dia muflis. Lalu bagaimana cara susun ekonomi Islam? Susun ni kena panjang perbincangan. Sebab tu perlu kepada orang yang faham Islam memegang ekonomi supaya putaran ekonomi itu dalam keadaan yang boleh dirasai, dinikmati oleh semua di kalangan kita. Itu asas dia panggil. Satu, jangan bagi kuasa pegang ekonomi ni pada orang bukan Islam. Dia tak faham. Dulu kita dapat Menteri Kewangan bukan Islam. Bila dapat, dia rasa besar dah bagi RM30. Bagi RM30 dia rasa besar dah pada rakyat. Sebelum daripada ni 2 tahun, dalam masa yang kelam, masa yang hitam pekat suasana kita. Dalam masa 22 bulan ini kita rasa sengsara yang amat sangat. Dia rasakan pada diri kita, anda patut bagi RM30 pada rakyat. Dia rasa besar dah. Lepas tu dia bergembar-gemburkan, Malaysia kita ni terlekat hutang 1 trilion. Malaysia ni terlekat hutang 1 trilion. Tiba-tiba Allah jadikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah tukar, silih ganti di kalangan manusia ni sendiri. Allah tukar. Ada orang yang nampak bahaya keadaan ini, lalu diminta pada Agong supaya pulihkan balik keadaan yang sebegini. Lalu Agong telah merencanakan dengan yang baik. Allah buka hati supaya Tun Dr. Mahathir tak jawatan, kemudian serah kepada yang disebut dengan Agong. Agong pilih, cari pula siapa yang layak, dapat sokongan yang baik dengan dapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri. Orang kata kerajaan pintu belakang, kerajaan yang tu mengarut, dia panggil demikian. Kerana kita melalui proses Agong. Bila melalui proses Agong tu sendiri yang telah memberi. Agong sendiri yang kita telah iktiraf, dialah yang penyelamat pada perbincangan dan permasalahan di kalangan kita. Lalu Agong telah melantik Perdana Menteri. Bila Agong melantik Perdana Menteri ni sendiri telah melantik kabinet dia, susun balik. Alhamdulillah, keuangan dipulihkan balik. Bila keuangan pulih, kebetulan dalam masa yang sama kita pula diserang dengan COVID-19 ini. Lalu ditunjukkan sebenarnya duit Malaysia ni banyak. Kita ada duit berapa trilion disebut oleh Menteri Keuangan.
lalu diberi peruntukan, walaupun PKP berlaku, lalu peruntukan ini kena dapat pada rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat miskin merasai, walaupun kalian tak boleh bergerak, tak boleh bekerja, lalu ada allowance, ada yang disebut dengan apa dia, potongan-potongan tertentu untuk menyelamatkan suasana ekonomi kita. Dan kalau dapat, saya nak minta pada Menteri Keuangan ini supaya belajar sistem ekonomi Islam. Bila boleh tengok ekonomi Islam, orang yang susah dia akan rasa selamat dalam hidup dia, walaupun dia dalam keadaan susah mana pun. Kerana apa dia? Kerana sikap yang disebut dengan hutang piutang yang ada ni boleh disamakan dengan apa dia? Duit-duit zakat. Duit-duit zakat yang ada ataupun duit-duit Baitul Mal boleh membantu keuangan yang disebut dengan orang-orang yang susah ini, yang menyebabkan bila dia meninggal dunia negara akan menanggung terhadap hutang dia dan terlepas hutang dia dan selamat dia dalam kubur. Allahu Akbar. Kalau boleh dapat yang demikian, saya nak kirim salam pada Menteri Keuangan kita supaya Menteri Keuangan kita boleh dengar apa yang sepatutnya untuk menyelamatkan rakyat ni, bukan keuangan di dunia saja, bahkan keuangan sampai ke dalam kubur. Kerana hutang-hutang ni kalau sekiranya tak diurus dengan yang baik, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak sembahyang jenazah orang yang terlekat dengan hutang. Hutang ni menjadi besar dalam keadaan kita. Lalu bagaimana nak suruh selamat keadaan ini? Menteri Keuangan ataupun pejabat agama, menteri agama, semua yang terlibat, mufti-mufti, tolong bincang masalah yang ni, masalah hutang rakyat-rakyat yang terlekat dengan hutang ini, supaya bila mereka meninggal dunia, mereka boleh selamat. Masuk dalam kubur, mereka diselamatkan daripada apa dia? Negara yang benar-benar mentaati perintah Allah, yang menyelamatkan rakyat-rakyat ini sendiri. Dia ada kaedah dia yang perlu disusun. Sebab tu kita minta supaya ulama dengan umarah ni boleh buat perbincangan yang baik. Bila dapat ulama dan umarah bincang baik, maka rakyat-rakyat ni selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sinfan iza salahat salahan nas wa iza fasadat fasadan nas. Ala wahyal ulama wal umara. Dua golongan. Kalau baik dua golongan ini, baiklah seluruh rakyat. Tapi kalau buruknya dua golongan ini, seluruh rakyat tu jadi buruk. Siapa dia? Ulama dan juga umara. Saya cadangkan supaya masing-masing boleh berbincang di antara kepimpinan negara dan juga alim ulama boleh berbincang macam mana nak suruh selamat rakyat-rakyat ini. Bukan nak selamat di dunia je, tetapi bila mereka meninggal dunia, rakyat-rakyat ni boleh selamat daripada bebanan hutang yang terbawa-bawa sampai ke dalam lubang kubur itu. Ini di antara benda yang kita nak sebutnya, sebagaimana yang disebut dalam kitabnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki meninggal dunia, maka kami memandikan jenazahnya, kemudian kami mengkapankan dia, lalu kami pakaikan pakaian yang cantik pada dia, lalu kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensalatinya. Satu peristiwa Jabir cerita, ada seorang yang meninggal dunia, kami siapkan semua jenazah dia, kami panggil Rasulullah marilah solat jenazah dia. Sebelumnya Rasulullah tanya balik, apakah dia mempunyai hutang? Rasulullah tanya, jenazah ni ada hutang tak? Rasulullah tanya demikian. Kami menjawab, ya Rasulullah, ada hutang. Ya, dia mati dalam keadaan bawa hutang ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu solatlah kawan kamu ni. Rasulullah sebut demikian. Kamu solatlah jenazah dia. Rasulullah sebut terus demikian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus keadaan demikian, Rasulullah tak nak solat jenazah orang yang ada hutang. Nak ceritanya demikian. Bila begitu, Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika hutang dia aku yang tanggung ya Rasulullah? Abu Qatadah kesian jenazah ni. Tengok, saya nak sebut tadi, kita ni kan, kalau orang kita meninggal dunia sekarang ni, kalau dia ada hutang, siapa nak tanggung hutang dia? Abu Qatadah dia sebut, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, kamu tak nak solat jenazah dia, aku nak tanya pada kamu, kalau aku tanggung semua hutang-hutang dia, yang penghutang tu, yang dia hutang tu aku nak bayar kerana aku hidup, dia dah mati dah, aku nak tolong dia ya Rasulullah. Macam mana ya Rasulullah? Katanya Abu Qatadah. Rasulullah jawab, apakah hutang itu menjadi beban kamu dan mayat itu terbebas daripada hutangnya? Rasulullah tanya balik, maknanya kamu nak tanggung hutang dia semua tersebut dan dia bebas daripada hutang. Maknanya orang yang nak tuntut hutang jumpa dengan kamu Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah jawab, ya Rasulullah. Rasulullah bila dengar je begitu, Rasulullah kata, jom kita solat jenazah ni. Abu Qatadah tanggung. Abu Qatadah tanggung hutang hamba Allah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temu balik dengan Qatadah. Rasulullah berjumpa balik keesokan hari,
Lalu Rasulullah sebut pada Abu Qatadah, apakah yang telah kamu lakukan dengan hutang 2 dinar itu? Abu Qatadah, kamu bayar dia hutang hamba Allah tadi. Yang kamu kata kamu nak tanggung tu. Abu Qatadah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah meninggal kemarin ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah bertemu balik dengan Abu Qatadah lagi keesokan harinya dan bertanya, apakah yang telah kamu lakukan dengan hutang 2 dinar itu? Besok Rasulullah berjumpa balik. Rasulullah tanya balik, macam mana dengan hutang dia 2 dinar yang dia semalam tersebut? Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, saya telah membayar hutangnya itu ya Rasulullah. Orang ni mati lekat hutang 2 dinar. 2 dinar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Abu Qatadah, kamu dah bayar? Katanya Abu Qatadah, tak sempat lagi Rasulullah. Besoklah saya bayar. Besok tu Rasulullah jumpa balik Abu Qatadah. Rasulullah tanya balik, kamu dah bayar dah belum? Abu Qatadah jawab, dah bayar ya Rasulullah. Rasulullah sebut, kini kamu telah menjadikan kulit-kulitnya menjadi sejuk daripada bahan bakaran api di dalam kubur itu sendiri. Allahu Akbar. Ni ingat ni, kita ni kebanyakan orang kita kalau mati lekat hutang tuan-tuan. Zaman kita ni mati mesti lekat hutang dengan Selcom. Mati lekat hutang dengan TMB. Mati lekat hutang dengan apa dia? Dengan Bel Astro. Nama kita kan? Nama kita ni. Semua nama-nama kita, bila kita mati, tolong alihkan nama tersebut pada orang yang sanggup nak menanggung. Siapa dia yang sanggup menanggung hutang kita ni? Anak-anak kita, keluarga kita, dan kita kena bagi tahu terus. Ni abah butang, ni abah butang. Ni umi butang ni. Kita bagi tahu pada keluarga kita. Bila kita mati, di antara benda yang paling kena cepat ialah apa dia? Selesai masalah hutang. Masalah hutang. Ramai di kalangan kita ni mati dalam keadaan terlekat hutang. Hutang, bawa hutang. Hutang PTPTN, hutang di kalangan kita, hutang apa dia? Hutang yang banyak lekat dalam di kalangan kita, bil-bil yang tak terbayar. Manakala yang ni kalau kita masuk dalam kubur dengan bawa hutang-hutang ni, confirm kena azab. Confirm kena azab. Tak selamat dalam hidup kita. Lalu hutang ini mesti diselesaikan waktu mana kita hidup di dunia ini lagi, supaya roh kita tak tergantung-gantung. Daripada Sa'ad bin Al-Awwal radhiyallahu anhu berkata, saudara lelaki-lakinya meninggal dunia dan meninggalkan harta sebanyak 300 dirham dan keluarganya, maka saya pun ingin menginfakkan harta itu kepada keluarganya. Lalu Rasulullah bertanya kepada aku, saudara lelaki kamu tu tertahan dikarenakan hutang, pergi dan bayar hutang terlebih dahulu. Rasulullah sebut demikian. Katanya saat ni bila dia ada adik-beradik lelaki dia ni meninggal dunia, dan dengan dia duit adik-beradik lelaki tu ada 300 dirham. Dan dia kata, saya nak bagilah duit itu pada keluarga dia. Dengar pada Rasulullah kata, jangan, bayar hutang dulu. Rasulullah jawab demikian, bayar hutang dia dulu. Saya pun pergi dan bayar hutangnya. Lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya telah membayar hutang dia kecuali 2 dinar. 2 dinar di mana seorang wanita mengaku telah memberi hutang pada dia ya Rasulullah. Yang lain saya dah bayar semua dah ya Rasulullah. Tapi ada seorang perempuan dia kata, saya telah memberi pinjam kepada saudara lelaki kamu 2 dinar. 2 dinar disebut demikian. Tapi perempuan ni tak ada bukti. Mulut je disebut. Mulut saja yang disebut dia telah bagi, tapi dia tak ada bukti. Jadi saya tak bayar Rasulullah. Yang perempuan ni, orang lain tu semua saya bayar kerana ada bukti, ada bukti. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, berikanlah kepada dia, bayar 2 dinar. 2 dinar pun kamu bayar. Kerana itu merupakan haknya. Kamu tahu macam mana? Kerana boleh jadi perempuan tu memang betul bagi, tapi dah dia mengaku begitu, kamu bagi pada dia. Bagi pada dia lebih baik daripada kamu simpan. Kerana kalau kamu tak bagi, betulan memang dia berhutang sungguh. Dia beri sungguh duit hutang kepada saudara lelaki kamu tadi. Macam mana kamu nak buat? Kalau sekiranya begitu, lebih baiklah kamu bagi. Kalau dia menipu, itu tanggung jawab dia. Tapi aku faham wanita ini wanita yang benar. Rasulullah kata, bayar. Katanya Rasulullah 2 dinar pada dia tersebut. Lalu berikan kerana itu hak dia. Dalam riwayat lain disebut, berikanlah kerana dia adalah seorang wanita yang jujur. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa sahabat itu tertahan disebabkan hutangnya. Rasulullah sebut kepada keluarga Sa'ad ini, sungguhnya
adik-beradik kamu yang meninggal dunia tu tak terlepas dalam kubur. Punca apa dia? Kerana dia lekat hutang di atas dunia. Ada hutang di atas dunia. Kemudian hutang ini menjadi penahanan. Ini dapat ditafsirkan melalui hadis lain yang menyebut bahawa Rasulullah bersabda, dia tertahan masuk syurga kerana hutangnya. Allahu Akbar. Tak boleh masuk syurga. Kerana apa dia? Kerana lekat hutang. Saya nak pesan ni pada orang yang suka meminjam-minjam. Telefon, ustaz, saya nak pinjam duit. Senang je disebut. Kita tanya, berapa banyak kamu nak pinjam? Dia kata, sikit je ustaz, RM10,000 je. Allah, RM10,000. Ada orang telefon saya demikian. Kita tak kenal siapa pun dia. Kadang-kadang datang-datang, ustaz, tolong ustaz, saya ni perlu sangat duit. Banyak mana perlu? Kita tanya. Perlu. Dia pun cerita. Kita tanya berapa banyak? Tak banyak ustaz, RM50,000 je. Allah, kita tergamam terus. RM50,000 tak banyak. Dalam orang yang sebegini. Ramai pun demikian. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Di kalangan kita ni, waktu mana terdesak, dia akan sebut, ustaz, saya akan bayar. Tempoh sekian-sekian saya akan bayar. Bila sampai tempohnya, bila kita bagi sampai tempoh tak bayar. Tahu-tahu membawa kematian di kalangan mereka. Allahu Akbar. Rugi lah. Rugi. Orang macam ni kita nak cari keluarga dia pun tak tahu. Dia pun terbawa-bawa. Bawa masuk dalam kubur dengan hutang piutang yang dibawa atas dunia ni. Dia masuk dalam kubur, terseksa dengan azab kubur yang berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kesempatan ini kesempatan yang bermanfaat dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami hanya memohon pada Kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan keampunan Kamu ya Allah. Kamu jadikan kebaikan yang bertambah dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, seandainya kami dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa kami ya Allah, kami datang pada Kamu dengan dosa-dosa ini ya Allah. Kamu mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami lakukan kembali dosa itu ya Allah. Kemudian Kamu ampuni lagi. Kami minta ampun pada Kamu. Kamu Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kamu ampunkanlah setiap kali kami melakukan dosa-dosa dan kesilapan itu ya Allah. Kejahilan kami ini sentiasa membelenggu dalam hidup kami ini ya Allah. Kami pohon pada Kamu ya Allah, agar Kamu jadikan kami di kalangan hamba Kamu yang saleh ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, Kamu murahkanlah rezeki bagi setiap penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang untuk membangunkan agama Kamu ini ya Allah. Kami pohon pada Kamu ya Allah, agar Kamu jadikan kepayahan dalam kehidupan mereka menjadi kemudahan ya Allah. Dengan keadaan kesakitan mereka menjadi kesembuhan ya Allah. Daripada apa yang mereka dibelenggu ya Allah, menyebabkan keuntungan dalam kehidupan mereka ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan Alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni, tambah di Shah Alam ini, tak ada air pula. Berebut masing-masing. Ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan. Rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan Alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni, kita agih-agihkan. Dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. خذ معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله